Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam integrasi ilmu nakli dan akli. Untuk memberkati majlis kita pada malam ini, kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita sama-sama berkumpul pada majlis kita pada malam ini. Saya, Nur Aina Syazwani, selaku pengacara majlis dan moderator anda pada malam ini, ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas para hadirin yang hadir pada malam ini. Juga selamat datang ke program perkongsian kita pada malam ini. Dengan tajuk yang sungguh menarik, MPP sebagai wakil pelajar, amanah atau populariti, malam ini sama-sama kita akan kupas lebih lanjut mengenai wakil pelajar MPP di universiti kita. Lebat kemiri, pohonnya rendah, dahan terikat, tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, bagi memberkati dan memuliakan majlis kita pada malam ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Saudara Muhammad Afham bin Cik Mazlan untuk memimpin bacaan doa pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Kepada Engkau jualah kembali segala urusan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat dan bagi mereka yang mengikuti teladannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan MPP sebagai wakil pelajar amanah ataupun populariti pada malam ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau ridai. Kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya di dalam majlis ini terdapat perkara yang mengundang kemurkaan-Mu, maka ampunkanlah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kepadamu jua kami serahkan segala urusan kami. Allahumma ja'alna jamhana hadzal marhuma wa tafarraqa ma'hu min ba'dihi tafarraqa ma'suma wa la taj'alillah humma fina wala ma'ana wala min ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Muhammad Afham bin Cik Mazlan atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, sebelum saya meneruskan ke slot utama kita pada malam ini, saya ingin menjemput dua orang panel kita pada malam ini. Mereka tidak lain dan tidak bukan merupakan Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Sains Islam Malaysia sesi akademik 2022-2023 dengan moto Bersama Transformasi Aspirasi. Dengan itu, saya menjemput saudara Muhammad Arni bin Ali Huddin dan saudari Farah binti Baharuddin. Apa khabar kedua-dua panel kita pada malam ni? Sihat? Alhamdulillah, sihat.
Boleh dengar suara saya ke Wani? Boleh? Dah makan ke? Terkejut soalan tu. Dah makan. Dah Dah makan. Alhamdulillah saya pun dah makan. Macam mana dengan saudara Adni, dah makan juga? Alright, Alhamdulillah, terima kasih bertanya. Saudari Syazwani ya? Ya, Syazwani ke Nuraina? Syazwani. Syazwani. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dah bersedia ke untuk perkongsian kita pada malam ini? Sedia. Okey, sedia. Okey, kalau macam tu, tajuk kita pada malam ini adalah tentang MPP itu sendiri. Tapi sebenarnya ramai lagi yang tak tahu apa itu sebenarnya MPP dan apa peranan-peranan mereka di dalam universiti ini. Jadi soalan pertama saya buat saudara Adnin, saya nak tanya apa itu sebenarnya MPP dan apa sebenarnya tanggungjawab dan tugas-tugas utama mereka di universiti ini. Saya silakan saudara Adnin. Alright, baik. Terima kasih saudari Syazwani. Sacrifice 2023-2024 sebab menjemput saya dan saudari Farah lah sebagai panel. Dan terima kasih juga kalau ada yang mana lah penonton-penonton yang sudi nak datang, nak dengar, yang datang daripada bukannya orang hebat mana pun, sekadar entiti macam itulah. Okey, baik. Untuk berbalik pada soalan saudari Syazwani kan, iaitu apa sebenarnya tanggungjawab entiti dekat dalam universiti. Jadi saya kira semua yang ada dalam meeting ni semua dah tahu kot apa itu MPP secara umumnya, iaitu Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi kalau kita direct translate dia adalah satu organisasi yang mewakili pelajar lah. Contoh macam masa sekolah dulu kita ada pengawas kan. Nah, tapi dia bukanlah sepenuhnya macam pengawas lah. Pengawas dulu dia macam more kepada peraturan, more kepada etika-etika sahaja. Dia tak ada kepada program, dia tak ada kepada kebajikan. Jadi MPP ni kalau lebih dalam dia adalah untuk kita mengangkat suara pelajar lah. Jadi andai kata suara pelajar tu di dalam fakulti, suara pelajar di dalam kolej kediaman, suara pelajar di dalam rumah sewa pun kita tolong untuk angkatkan. Tapi bukanlah mengangkat tu sekadar bising, goncang pintu dekat chancellery tu. Kita bukan sini macam, pelajar KK1 lapar. Kita pergi tulis kat papan, berdiri dekat gate depan tu. Pelajar lapar. Kita bukan macam tu lah. Kita mengangkat tu mengikut saluran yang betul. Kita kan USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi kita pun membawa adab dan sebagainya. Kita, macam mana contoh kalau ada masalah di K1, kita bawa kepada jaksa, kita bawa kepada propel. Kalau masalah di fakulti, kita akan berjumpa dengan TDHEPA, kita akan jumpa dekan fakulti itu sendiri. Jadi selain daripada itu juga, kita kena ingat juga MPP ni bukannya buat semua benda. Sebab kita akan biasa nampak nanti orang-orang kalau kalian ada yang nak jadi MPP akan terima satu benda yang macam ini bukan kerja aku pun, tapi kenapa sampai? Tapi itulah MPP kena berlapang dada. Contoh tiba-tiba je tanya, sacrifice bila nak lantik baru tanya kat MPP. Nampak tak macam, mana kita tahu kan sacrifice bila nak lantik, siapa presiden dia, kita bukanlah tak tahu langsung. Kita kena tanya dulu, sembang dulu, baru tahu. Tapi benda ni kena get ready lah sebab pemikiran lah macam kefahaman ni orang akan faham MPP adalah menyelesaikan semua benda. Tapi saya harap semua yang dengar ni yang kalau ada nak jadi MPP akan faham lah MPP bukan buat semua benda, cuma orang je ingat. Kita kena pandai macam mana kita nak uruskan. Lepas tu last sekali macam biasalah kita akan bantu dari segi program, dari segi kebajikan, dari segi peraturan dan sebagainya. Tadi kata pengawas pun ada nak semak peraturan dan sebagainya kan. MPP pun adalah sikit-sikit tapi tak adalah sampai berdiri kat pagar, check apa rambut panjang, tak boleh pakai lipstick, kena lap, kena rampas, tu tak ada lah. Setakat tu je kot. Okey, terima kasih saudara Adnin. Jadi secara ringkasnya saya boleh simpulkan yang Majlis Perwakilan Pelajar ni adalah tugas dia adalah untuk membantu kebajikan pelajar. Dan peranan dia dalam universiti ini adalah untuk mengangkat suara pelajar tapi mengikut saluran yang lebih betul.
Dan sebab itulah saya rasa kenapa MPP ni orang pandang sebagai orang-orang yang sangat tinggi, supaya dia rasa MPP ni banyak informasi dia, sebab tu ramai orang rujuk MPP walaupun sebenarnya maklumat tu patutnya boleh rujuk dekat orang lain. Jadi untuk soalan seterusnya kita akan pergi lebih mendalam lagi. Saya rasa pastinya dekat sini ada orang-orang yang hebat yang sebenarnya tergerak mungkin untuk menjadi MPP. Jadi soalan kedua saya untuk saudari Farah sendiri, apa sebenarnya kriteria-kriteria yang penting untuk menjadi MPP dan macam mana proses sebenarnya untuk menjadi MPP ni? Susah ataupun tidak? Saya silakan saudari Farah. Alright, terima kasih saudari Syazwani untuk soalan. Sebelum tu, terima kasih kepada semua yang join kita punya perjumpaan ataupun sesi perbualan kita bersama malam ni. Sebelum tu saya kenalkan diri dulu, saya Farah Baharudin. Biasanya orang USIM, mahasiswa USIM gelar saya sebagai Ara. Panggil Ara, Kak Ara macam itulah. Okey, saya sebagai timbalan SU Agong dalam MPP dan tadi Adinin lupa kot nak kenalkan diri. Adinin sebagai apa ni? Cuba cakap sikit. Maaf lupa kenalkan diri. Saya Muhammad Adilin bin Aliuddin, memegang Exco Korporat dan Perhubungan Luar, bawah Ara. Bukan bawah, kita sama. Okey, jadi untuk soalan Wani tadi, kriteria penting untuk jadi MPP ni sebenarnya kalau ikutkan pastilah semua orang tahulah yang mana semua kriteria yang nak jadi MPP semua positif-positif. Tapi yang saya nak tekankan kat sini, yang pertama adalah semangat nak belajar sesuatu yang baru tu tinggi. Okey, semangat pertama memang kena ada. Yang kedua, seorang yang sangat berdisiplin. Lepas tu konsisten dalam sesuatu perkara, dalam semua perkara, and then seorang yang teliti, rajin dan ada pendirian yang tegas. Kenapa? Sebab once kamu jadi MPP, kamu perlukan semua benda tu. Kita nak jadi MPP ni setahun tau. Kiranya 2 sesi lah, 2 sem kan? Betul. So, bila kita dalam keadaan fasa yang down, kita tak naklah kata nak jadi MPP ni tak pernah ada fasa down, rasa penat. So, bila dalam fasa tu, macam mana kita yang dalam betul-betul keadaan kat bawah ni nak naik ke atas. So, that's why kena adalah pendirian tegas. Maksudnya, yes, aku boleh rehat. Aku boleh berehat kejap tapi jangan berhenti. So, bangunlah balik. That's why saya kata benda-benda semua tu penting. Sebab apa? Saya cakap based on pengalaman. Ada pernah jumpa orang yang macam awal-awal je semangat tapi bila dah macam-macam banyak ragam dalam MPP ni, dah macam buat perangai yang tak elok. So macam tu. So bila nak jadi MPP ni kenalah macam saya ulang tadi. So lagi satu yang saya nak ulang, kena ada sikap peramah. Bukannya maksudnya peramah dari segi sosial yang sangat tinggi, tapi kita nak bergaul dengan orang, macam Adin kata tadi, kita nak salurkan kepada orang yang betul kan. Macam mana kita nak salurkan? Pastilah kita ada dengan isu-isu daripada mahasiswa-mahasiswi. So kat situlah bila kita ramah dengan semua orang, orang berani nak bersuara kat kita. Dia orang bukan bersuara dari segi macam buat aduan. Kak Farah, saya nak buat aduan macam ni. Tak. Dia orang akan tegur kita macam, Kak Ara, kenapa contoh, kenapa bus stop Yusuf macam ni macam tu. Jadi macam keadaan bercerita sebenarnya sebab dia orang berani sebab kita peramah macam tu lah. So dari segi cara dan proses untuk jadi MPP tu sebenarnya sangat mudah sebab baru-baru ni kalau korang nak tahu, kita bermula tahun ini kita ada jawatan kuasa pemilihan MPP. Okey, nanti kalau yang tak follow lagi IG JP MPP boleh follow. So kat situ dah ada poster berkenaan dengan pemilihan MPP. So 14 hingga 16 November akan ada sesi penghantaran nama calon MPP and then pada 5 Disember kalau tak silap saya akan berlaku proses pengundian daripada seluruh mahasiswa-mahasiswa USIM lah. So proses dia mudah je, cuma kita je yang nak ke tak nak jadi MPP. Macam tu. Itu saja. Faham. Jadi secara ringkasnya MPP ni sebenarnya memang betul lah sebagai wakil pelajar. Jadi bila kita katakan wakil pelajar, maksudnya memang tugas dia adalah untuk mengangkat suara-suara pelajar. Tapi dianya bermula dengan pelajar sendiri.
pelajar tu sebenarnya nak ataupun tak nak naikkan suara dia. Jadi kita sebagai MPP perlu menggalakkan pelajar ni menyuarakan pendapat mereka. Salah satu dia mungkin dengan peramal lah macam Kak Farah kata tadi. Dan salah satunya lagi adalah pendirian tegas. Semua tu sebab untuk menjadi MPP ni sendiri, saya tahu banyak masalah, cabaran yang perlu dihadapi untuk menjadi seorang wakil pelajar di universiti. Jadi soalan seterusnya saya kemukakan untuk kedua-dua panel kita. Jadi soalan dia adalah, boleh tak kedua-dua panel kita berkongsi sedikit pengalaman terbaik mereka sepanjang berkhidmat menjadi NPP dan macam mana pengalaman tersebut mempengaruhi perkembangan kedua-dua panel kita sebagai seorang pelajar. Saya silakan. Siapa-siapa pun boleh mula dulu. Okey, tak apa. Right, terima kasih sekali lagi atas soalan dia, Saudari Syazwani. So soalan dia adalah apa pengalaman paling manis lah senang cerita dan macam mana benda tu efek pada terhadap diri kita orang kan. Okay. Tapi first kali lah saya nampak macam Saudari Syazwani ni terlalu macam mengagungkan, tak adalah macam tu, tapi macam terlalu mengangkat sangat MPP. Kami ni sampai blushing kat sini. So bukanlah nak kata kita orang ni salah apa yang Saudari Syazwani cakap. Tapi sebenarnya Saudari Syazwani pun adalah buah mahasiswa yang mewakili suara-suara juga. Cuma di peringkat Syazwani hanya di Fakulti Sains dan Teknologi, iaitu FST lah. Jadi sama je job scope dia, macam kita ni sama je. Cuma kita orang besar sikit je kerusi. Gitu. Okey, baik, kita back semula kepada soalan Syazwani tadi. So kalau cakap pasal pengalaman manis, tadi saya ada sembang dah dengan Saudari Farah. Apa pengalaman manis kita Tu Farah cakap, yang mana satu saya pun macam, setiap hari je macam kita orang pun berdua macam alah setiap hari. So dia lebih kurang macam tu lah. Nak kata pengalaman paling manis tu tak ada. Pengalaman manis tu banyak. Saya rasa pengalaman paling manis mungkin nanti waktu kita orang pergi JISO. Nanti lepas habis MPP nanti dah tak ada kerja dah, kita orang pergi JISO, itulah pengalaman paling manis. Self reward diri. Tapi untuk setakat ni belum ada lagi lah pengalaman paling manis. Sebab masing-masing setiap hari ada manis dia, ada pahit dia. Cuma dalam manis ni juga, dalam pahit ni pun ada membentuk diri kita orang sebagai pelajar. Yang terbaik adalah bila kita dapat ajar orang apa yang kita tahu. And then teringat lagi macam banyak situasi senario kan kita pecah-pecah. Lagi satu teringat yang pada waktu tu baru je join NTP bulan 12 waktu malam, and then tiba-tiba satu kemalangan berlaku. Bayangkan sebelum ni kalau kita sebagai mahasiswa biasa, kalau kemalangan biasa berlaku macam kita tengok siapa tu, macam mana kan. Tapi kami SMPP waktu tu saya teringat yang saya sendiri kena turun, kena tenangkan orang yang kena accident tu. Orang tu macam sesak nafas lah kan. Macam saya pun jadi gelabah macam, alamak macam mana ni kita nak bantu dia. Kita punya sifat prihatin kita terhadap mahasiswa lagi tinggi daripada sebelum ni. Sebab niat kita nak jadi MPP memang nak jaga mahasiswa, nak jaga kebajikan mahasiswa. So semua benda yang pengalaman pahit, manis, penat, lelah semua ni, dia mengajar diri kita jaga emosi. Macam mana jaga emosi dari segi management masa, dari segi semua benda lah. Macam tu. So saya nak ulang balik ayat Adina tadi, kita kena kuat untuk orang lain juga. Teacher. Faham. Maksudnya memang kalau nak jadi MPP ni, dia memang bagi satu impak yang besar lah. Bila saya dengar tadi daripada apa pengalaman Kak Farah sendiri, Saudari Farah sendiri, memang saya rasa macam berkobar-kobar untuk mengalami apa yang Kak Farah lalui. Sebab, yelah, macam yang Saudari Farah sendiri cakap, dari sacrifice ni pengalaman setahun dia sama macam pengalaman MPP jadi 6 hingga 5 bulan macam tu. Jadi kalau macam tu memang sepatutnya ramai lagi pelajar lagi rasa tertarik ataupun rasa nak munculkan lagi sepatutnya untuk jadi MPP ni. Sebab memang seperti yang Saudari Farah kita katakan tadi, kalau kita nak menjadi orang yang lebih baik di masa hadapan, kita sendiri perlu mencari ilmu baru dan perlu mencabar diri kita supaya kita sendiri puas hati dengan perubahan yang kita dapat pada diri kita pada masa hadapan.
Jadi untuk soalan yang keempat, soalan nombor keempat ni saya khususkan kepada saudara Adnin sendiri sebab mungkin isu ni mungkin lebih mendalam sikit. Jadi bila saya kata isu, jadi sebenarnya kan kalau kita nak khususkan lagi, apa sebenarnya isu terpenting yang MPP sedang fokuskan pada masa sekarang ini dan sebenarnya apa langkah-langkah yang MPP telah lakukan untuk menangani isu tersebut. Jadi saya serahkan kepada saudari Adnin. Baik, terima kasih sekali lagi saudari Syazwani. Jadi kalau kita bercakap pasal isu, tak banyaklah yang saya boleh share sebab kalau tidak sampai esok tak habis. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga isu-isu yang macam confidential ataupun yang tak boleh kita cerita tanpa masa yang sesuai. Takut nanti boleh jadi miscommunication ataupun salah faham dan sebagainya lah. Itu yang kedua. Okey, isu yang saya boleh cerita adalah apa yang MPP cuba nak kecapi pada tahun ini. Dan apa yang MPP baru nanti akan kena continue. Apa yang kita orang cuba selesaikan. Dia bukan kata kita orang tinggalkan kerja. Tapi benda ni memang tak boleh diselesaikan dalam 1 tahun. Di mana memang hari tu, okeylah ni teaser sikit. Sepatutnya MPP kami kena extend. Jadi lagi panjang sepatutnya. Ini dalaman sebenarnya lah. Tapi tak jadilah senang cerita. Sebab apa kenapa nak extend? Sebab kita nak capai hasrat KPM, Kementerian Pengajian Tinggi. KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Sebab apa? Dia orang nak memperkasakan mahasiswa. Dia punya hasrat dia lah. Jadi dalam setahun ataupun daripada tenure lepas pun, dah cuba untuk selesaikan hasrat ni, tapi tak siap-siap. Sebab benda ni besar. Kita USIM ni, orang kata bukanlah adik bongsu, tapi tak sehebat universiti-universiti yang terkenal kat luar sana. Contoh UKM, UPM, UIA, UM, yang diorang dah bertukar daripada MPP tu, nama dia MPP, menjadi Kesatuan Mahasiswa. Orang ingat, kita akan ingat yang sebenarnya nama je berubah. Tapi sebenarnya adalah satu sistem tu berubah. Daripada A sampai ke Z dia akan berubah. Jadi perubahan nama tu tak mudah lah. Walaupun kita orang masa-masa naik jadi MPP, tahun ni kita orang nak juga tukar nama. Jadi KM USIM. Kesatuan Mahasiswa USIM. Tapi itulah kita cuba yang sebaiknya, walaupun tak dapat sepenuhnya, dapatlah juga. Iaitu kita orang mewujudkan Jawatankuasa Pemilihan MPP. JP MPP yang baru diwujudkan tahun ni. Itu adalah salah satu hasrat KPT lah untuk memperkasakan mahasiswa. Okey, selain pada dalam pemangkasan mahasiswa ni ada 4 elemen utama. Ini kategori isu jugalah di mana untuk MPP akan datang kena continue. Daripada 4 tu, 1 JP MPP, pemilihan MPP mestilah dilakukan sepenuhnya oleh pelajar, itu JP MPP. Yang kedua, kita memberikan autonomi sepenuhnya kepada pelajar untuk melakukan program. Itu yang ketiga pula, kita memberikan autonomi sepenuhnya kewangan kepada pelajar. So autonomi program yang kewangan ni maksudnya segala jenis program, petah kerja, laporan, kewangan, penjanaan, penajaan, semuanya dilakukan oleh pelajar. Sebab sebelum-sebelum ni kita akan sekarang ni lah. Sekarang pun kita masih memerlukan daripada HCP ataupun daripada fakulti. Kita kena bentang petah kerja kita kena tunjukkan laporan kita, kena tunjukkan kewangan kita kepada HCP ataupun fakulti. So next punya agenda adalah untuk supaya benda ni memang pelajar sendiri akan uruskan. Setiap badan pelajar tu mempunyai tabung sendiri untuk kita uruskan sendiri kewangan. Macam mana kita dapatkan duit balik, jangan belanja je, nanti kita belajarlah. Baru macam orang akan kata, baru kau tahu, bukan senang nak buat program. Kau minta duit je, itu bahasa kasarnya lah. Jadi nanti MPP akan ada tabung sendiri, Sacrifice akan ada tabung sendiri, SKM akan ada tabung sendiri, segala jenis kelab. Itu yang cuba kita capai lah. Dan yang keempat, elemen pemangkasan mahasiswa yang keempat adalah berpolitik di dalam kampus. Ini paling senang nak buat, tapi paling senang nak menjadi huru-hara. Sebab kita tak ready tau. USIM ni sekarang ni dah menjadi MPP, dia kena bertanding secara individu. Dia tak boleh berkempen secara berkumpulan. Contoh saya ISA. Saya minta semua ISA buat poster ramai-ramai berarak sama poster macam undilah Adnin. Tak boleh. Saya boleh dibatalkan saya punya pencalonan.
Jadi benda ini kita nak cuba buat supaya mewujudkan parti di dalam kampus, tapi bukanlah parti yang sama di luar sana, tapi parti yang kita wujudkan sendirilah. Contoh parti sains, parti ekonomi. Dia macam itulah. Yang benda tu dah banyak dah yang UST dah buat. Tapi kita USM kita perlahan-lahan ke arah itu. Ini adalah secara rangkuman lah. Rangkuman apa salah satu MPP buat selain pada soal kebajikan, soal program, benda ni yang kita orang kena selari dengan kebangsaan. Sebab kalau kami abaikan, benda ni akan meninggalkan ke belakangkan nama USM lah. Orang lain semua dah, UM dah makin lama makin bagus, UKM makin lama makin jauh di soal di peringkat kebangsaan. Tapi USM tak ambil tahu pun pasal pemangkasan mahasiswa. Benda ni kan efek dia bukan sekadar di sudut publicity ataupun populariti tentang nama, tapi pandangan daripada kementerian sendiri. Dia orang akan tengoklah, universiti macam ni tak ada usaha pun untuk mencapai hasrat ke arah kebangsaan. Jadi kenapa kita nak fokus kepada mereka? Kenapa kita perlu, kita kan mestilah kita nak kerajaan pandang USM ni sebuah universiti Islam yang pelajar dia bagus, yang adab dia bagus, yang akademik dia bagus, yang program dia bagus. Itu yang MPP nak cuba capai. Okey, selain pada tu, kita pun ada hasrat naik chancellor, iaitu untuk kita mempopularitikan USM ni. Supaya kita seluruh Malaysia tahu USM. Sebab kita tahu tahap populariti ataupun nama USM ni tak berapa tersebar kat seluruh Malaysia. That's why kita ada amanat naik chancellor untuk kita mempromosikan USM bukan sekadar kat dalam Malaysia tapi kat luar negara juga. Sebab tu kita ada banyak program-program dekat luar negara, contohnya DISO, dan mengajak pelajar-pelajar international untuk masuk. Kita juga ada membuat MOU dengan negara-negara luar. Contohnya sekarang ni dekat London, kita tengah nak cuba buat kursus pengurusan halal dekat London sana. Dan sebagainya lah, ada banyak lagi. Kat Rusia pun ada sikit, adalah usaha-usaha untuk menaikkan nama USM. Jadi saya tadi kan Exco Korporat dan Hubungan Luar kan. Jadi saya banyak jugalah terlibat dalam mempromosikan USM. Contohnya apabila dalam program-program MPPK, MPP Kebangsaan di Parlimen Mahasiswa, kita menghantar 8 MPP USM untuk berdebatlah di Parlimen, dan alhamdulillah daripada 8 tu 5 terpilih untuk masuk ke sidang Parlimen, dan 4 daripada 5 tadi tu dia bersidang di depan YB KPT. Jadi Khalid Nordin tu sendirilah, kita berempat MPP USM tu berdebat kat depan Khalid Nordin. Lepas tu kita ada juga pergi ke Indonesia. Kita menghantar 5 pelajar MPP USM, 3 sebagai peserta, 2 sebagai pembentang. Dan alhamdulillah juga kita bentang kita punya program kita punya program ni program simple je. Kita rasa simple, kat dalam USM kita rasa simple, iaitu Hawa Convention untuk wanita, iaitu memartabatkan wanita. Tapi benda tu jadi istimewa kat Malaysia ni, istimewa dekat Indonesia juga. Mereka pandang benda ni, wow, tak pernah sedar pun sebenarnya USM ni mengangkat hak wanita sebegini. Yang last dapat apa? Saudari Intan, dia dapat pembentang terbaik nombor 2 daripada 100 lebih itu. MPP seluruh Malaysia bentang, UKM, UM segala benda. Nombor 1 menang dekat universiti apa, UPSI ke UUM, itulah. Lepas tu nombor 2 USM. So itulah antara usaha-usaha kita, isu untuk kita mengangkat nama USM. Dan saya harapkan kalau ada yang nak jadi MPP kat dalam ni, korang kena continue untuk banggakan nama USM. Sebab apa kita orang masa parlimen tu, bila 5 orang pelajar USM menjadi pembahas kat dalam parlimen tu, dia macam ramainya USM. Sebab yang lain hantar 5 MPP je yang dapat masuk parlimen 2 orang. Tapi kita hantar 8 sebab kita kan dekat kan, dapatlah special sikit. Orang lain macam Sabah ke apa ke tak boleh hantar ramai-ramai. Dia dapat hantar lebih sikit, 8 orang, 5 orang tu dapat. Memang buat sungguh-sungguh lah. Yang tunjukkan, nampaklah poyo, nampak macam cari publicity sikit, kena tebalkan muka. Tapi at the end, kita dalam perdebatan tu bukan guna namakan Adenin ataupun Syamsul ke apa ke. Kita gunakan nama USM 1, USM 2, USM 3. So orang akan dengar, USM 1, banyaknya USM. Macam tu lah. Okey, dah banyak sangat. Ini isu yang pelajar beramainya tak tahulah. Saya bagi teaser lah apa kerja-kerja korang kalau ada yang nak jadi MPP.
harapnya lah. Dan yang terakhir obviously adalah berkaitan dengan isu kebajikan. Isu kebajikan ni takkan pernah senyap, takkan pernah hilang daripada USIM ni. Sebab bukan sekadar sebab ekonomi kat Malaysia je, tapi memang kalau kita USIM ni pun kaya ke, Malaysia ni pun kaya ke, memang akan ada orang yang ada bermasalah ataupun ada perlukan bantuan. Jadi soal kebajikan ni, saya kira MPP banyak jugalah dia punya usaha-usaha untuk membantu kebajikan pelajar. Contohnya kita membuka untuk aduan sebagainya dekat Telegram pula dah. Dekat Instagram, kalau korang tahu, kalau ada yang follow IG MPP, memang ada NGL yang 24 jam hidup. Jadi mana kalau orang buat aduan dalam masa 24 jam memang akan jawab. Cuma kadang-kadang tu adalah admin IG lambat jawab sikit sebab tak tahu jawapan. Kena semak dulu. Contoh tanya PTPTN tahun depan bulan berapa buka. Dia kena kaji sikit dan sebagainya. Lepas tu kalau masalah kat matrik pun segala benda lah. Ini adalah salah satu medium untuk korang straight terus buat laporan. Kalau malu untuk dendahkan identiti kat NGL tu. Selain pada tu, kita of course lah kalau nak PM kat mana-mana nombor MPP pun memang kita letak dekat Instagram MPP. Boleh je nak pergi ke Instagram cari nombor mana yang berkenan. Contoh nak PM juga Akak Farah walaupun dia SU, nak mengadu juga pasal bas kat dia. Nak juga, boleh cari kat situ. Okay. Lepas tu banyak lah kalau cakap pasal kebajikan ni. Sebab kita berpuluh-puluh ribu dah habis. Tapi bukan duit MPP lah. Kita cari penajaan daripada Bank Islam contohnya. Kita ada Musaadah for Student. Masih dah lebih masa dah untuk soalan ni. Okey, baik. Saya serahkan kembali pada Saudari Syazwani. Terima kasih saudara admin. Tapi memang banyak sangat informasi yang kita nampak. Barulah saya rasa pelajar-pelajar dekat dalam program kita sekarang ni lebih mengenali dan lebih mengetahui apa sebenarnya MPP bawa dekat dalam universiti kita ni. Bukan sahaja tentang isu kebajikan tapi banyak juga. Bukan sahaja amanah tapi sebenarnya populariti itu sebenarnya penting. Kita tak boleh nak pandang populariti tu sekadar mengangkat diri kita sahaja tapi mengangkat nama dan imej universiti itu sendiri. Jadi sebenarnya dalam tajuk kita MPP sebagai wakil pelajar, amanah atau populariti, sebenarnya kedua-duanya memang penting untuk MPP ini sendiri. Jadi saya teruskan untuk soalan saya yang seterusnya. Yang ini saya boleh khususkan, tiada khusus, saya boleh bagi kedua-dua panel kita untuk menjawab soalan ini. Jadi kita tahu sebenarnya MPP kita ini juga pelajar. Dan juga sama macam sacrifice semua, diorang pun ada masa belajar, diorang pun ada masa kerja diorang. Jadi seperti hal-hal pembelajaran dan pengurusan masa, apa lagi cabaran terbesar yang dihadapi oleh kedua-dua panel kita dalam menjalankan tanggungjawab mereka dan macam mana panel-panel kita pada hari ini merancang untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Ini saya rasa soalan yang paling saya rasa perlulah untuk para hadirin take note untuk hari ini. Saya silakan kedua-dua panel kita pada hari ini. Okey, disebabkan tadi ada yang bercakap panjang sangat. Okey, jadi saya start dulu lah. Okey, sebelum tu untuk soalan saudari Syazwani, tadi saya dengar ada ni yang bercerita berkenaan join parlimen yang mana jadi debater dekat luar kan bawa nama USIM. So kat situ sebenarnya saya nak highlight kan, jadi MPP ni ada banyak sangat peluang kita untuk join program-program di luar, peringkat antarabangsa dan banyak benda. So nak kata nak jadi MPP ni tak rugilah. Sebab banyak peluang tu mengajar kita untuk jadi lagi bagus. Okey, so berbalik kepada soalan tadi, apa selain seperti hal pembelajaran ataupun pengurusan masa, apa lagi cabaran terbesar yang kami hadapi dan macam mana kami atasi, betul? So sebenarnya pendapat saya pembelajaran dan juga pengurusan masa adalah dua-dua tu benda yang sangat berkait rapat. Memang saya tak boleh nak kata, maksud saya sebenarnya 3 poin saya. Yang pertama, pemahaman orang terhadap kita, expectation pegawai-pegawai terhadap kita dan juga macam mana kita nak jadi yang lain daripada yang lain. 3 komponen ni berkait rapat dengan pembelajaran dan juga pengurusan masa. Kenapa? Sebab contoh, kenapa saya kata cabaran saya adalah pemahaman orang terhadap kita. Orang dia tengok, mahasiswa ni dia tengok
terbaiknya MPP tu macam kau buat kerja ke tak? Dia tengok kita ni buat kerja ke tak? Dia tak tahu kita punya struggle macam mana. So macam mana kita nak tunjuk dekat orang yang kita ni sebenarnya buat kerja. Sebenarnya proses dia contoh kita dapat aduan macam ni kan. Sebenarnya kita bukannya duduk je atas meja tak buat apa-apa. Kita sampaikan aduan tu kepada pihak atasan. Cuma kita menunggu fasa tu. Bukannya fasa tu terus siap. Kita ada beberapa fasa sampai dekat contoh Encik Maisha, lepas tu Prof Adnan, lepas tu Datuk NC. Macam tu lah. So pemahaman orang terhadap kita macam mana kita orang atasi, kita orang inform lah. Maksudnya by WhatsApp personal ke macam tu. Yang kedua expectation mahasiswa. Mahasiswa ni kat sini saya khususkan kepada sahabat-sahabat contoh cosmate ke, housemate ke macam tu, dan juga expectation pegawai ni contoh lecturer ataupun kalau dekat FST kita ada pembantu amal dan sebagainya lah kan. So macam kita sama je MPP dan juga pelajar lain kita ada 24 jam, betul. So macam mana kita orang manage masa nak completekan sesuatu task tu. Contoh macam tak naklah ada statement yang macam MPP tak buat kerja. MPP sebab tu tak siap. MPP pergi program itu, program ini, tapi yang ni tak siap. So itulah cabaran kami. Tapi alhamdulillah saya rasa Adin ni pun bagus orangnya. Macam mana kita orang atasi? Kita orang buat benda tu. Kita orang manage masa, kami tunjuk dekat semua orang, bukan semua orang lah, maksudnya orang-orang tertentu yang sebenarnya kami bukan golongan macam tu. So macam tu. Sebab saya bercakap atas pengalaman sendiri, so siapa yang nak jadi MPP, korang kena sediakan mentor, korang kena ada perjalanan hidup yang korang dah planning cantik-cantik. Korang kena ada emosi, pengawalan emosi yang baik. Kalaulah korang tiba-tiba bertemu dengan keadaan yang mana orang kata, korang tak buat kerja, korang jadi MPP sebab tu macam tu, korang jangan react dengan macam tengking, macam tunjuk, tak adalah macam ni, tak. MPP bukan macam tu lah. Dia kena tunjuk hasil dia. Okey, dan yang ketiga tadi saya kata cabaran dia nak jadi lebih ataupun nak jadi lain daripada yang lain. Kenapa? MPP ni dia sebagai sumber utama lah mahasiswa dekat USIM ni. Contoh nak tanya pasal isu bas, MPP. Nak tanya pasal nak tempah Mat Arif, contoh yang tak tahu lagi kan. Nak tempah Mat Arif, Kolej Kediaman dan sebagainya, semuanya tanya MPP. So macam mana kami nak jadi lain daripada yang lain ni? Kita orang lah. Kami lah yang kena study dulu. Kami lah yang kena buka website tu, baca study. So always berhubung dengan pegawai untuk make sure info yang kami sampaikan dekat mahasiswa tu betul. Macam tu. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Adin kalau Adin nak tambah. Okey, baik. Terima kasih Saudari Farah. So, untuk pandangan saya lah kaitan dengan soalan tadi, iaitu kaitan selain pada pengurusan masa dan pembelajaran kan, apa lagi cabaran sebagai MPP macam menyusahkan, yang agak susah. Of course, MPP ni bukan senang dan benda tu akan efek pada diri sendiri dari segi segala bentuk yang possible yang korang boleh bayangkan, itulah yang akan mengganggu korang. Yang rasa, tak, MPP boleh kot aku buat part time sambil menjadi MPP. Tak. Boleh kot saya kejar pelajaran sambil MPP. Tak. Cuma dia macam mana nak seimbangkan tu memang akan ganggu. Cuma macam mana kita nak selesaikan tu. Segi pengurusan masa tu lah. Jadi which is banyak yang kena korban waktu rehat lah. Jadi saya seorang yang suka tidur tau. Yang macam tidur ni heaven untuk saya. So, paling macam yes, lepas solat isyak boleh tidur dah. Macam seronok selepas solat isyak tu sebab depan ni dah boleh tidur. Tapi itulah sejak jadi MPP waktu tidur tu macam macam itulah, gitulah. Tak nak cakap lah. Jadi iBad tu normal. Tapi selain pada cabaran soal tidur tu tak ada masalah. Saya yakin ramai je mahasiswa-mahasiswi kat dalam museum ni biasa dah stay up 2-3 pagi untuk study tahajud dan sebagainya. Saya je lah yang itu cabaran. Selain pada itu, saya rasa cabaran yang saya rasa orang perlu consider adalah soal kawan sebenarnya. Sebab orang takkan sangka sebenarnya menjadi MPP ni akan efek kepada kawan-kawan sekeliling kita. Sebab kita rasa macam kita jadi MPP, apa kena-mena dengan kawan kita kan? It's okay. Tapi sebenarnya, bila dah jadi MPP ni, kita datang ke office, kita buat kerja sebagainya, kita dah kerah otak, kita fikir pasal masalah mahasiswa-mahasiswi. Tapi bukanlah nak kata tak apa tanya pasal MPP.
Tapi macam tu lah, kita akan rasa penat. Obviously sebab kita manusia, kita akan rasa penat. Jadi kalau kita nak minta macam nak mengadu dengan sesama MPP, dia boleh. Cuma kadang-kadang tu kita kena baca juga atmosfera. Bukan kita je penat dalam MPP ni. Saya penat, Farah penat, ni penat. Contoh waktu program lah. Kalau ada program memang akan exhausted gila. Jadi kat mana kita nak minta support bila mental dah penat, fizikal dah penat. Kita akan pergi dekat family ataupun kawan-kawan. Tapi paling close dengan kita adalah housemate kita lah ataupun kawan-kawan kita. Jadi apabila kita menjadi seorang PP tapi tak mempunyai support kat belakang, orang kata, benda tu sangat-sangat mencabar. Sebab saya pun pernah rasai ada tak ada support sekejap, ada support. Lepas tu ada support. So benda tu sangat ketara lah. So menyebabkan masa tak ada support tu, okay, hidup ni rasa tak berguna dah. Habis aku keluar je MPP, tak siapa hargai, pergi MPP, dah penat-penat kerja, balik rumah, tak ada siapa yang macam kisah, bukan pasal rumah lah. Yang terasa pula housemate saya. Maksudnya kawan lah, kawan close friend. Tak siapa kisah. Jadi benda tu saya rasa macam sangat-sangat mencabar, rasa nak keluar MPP, rasa nak stop sebagainya. Tapi at the end telah kita call parent kita. So akan ada juga kawan-kawan yang lebih baik akan datang. Bila kita Allah dah tarik kita punya kawan yang tak memahami kita pasal kesibukan kita dalam MPP ataupun sacrifice sekalipun, mungkin korang pun akan hadapi benda ni. Bila dah sibuk sacrifice, korang akan hilang kawan yang macam kau ni asyik sembang pasal kerja je. That kind of friend tu kita tak nak lah. Dia bukanlah toxic. Dia friend, dia kawan dia best. Tapi kita jangan cerita pasal kerja dengan dia sebab dia takkan memahami pasal kerja kita tu. Benda tu kita akan rasa penat. That's why kita kena ada juga kawan yang memahami pasal kerja kita. Itu sudut saya paling dark lah, menyebabkan result saya jatuh lah. Sebabkan tak ada support kat belakang tu. Tapi alhamdulillah sekejap je lah, sebulan 2 macam tu. Allah hadirkan balik sahabat yang lebih baik, yang lebih memahami, yang lebih mengingatkan kita pada Tuhan. Alhamdulillah result dia naik lah sebalik, sihat, kesihatan mental pun makin okey. Tu juga dari segi saya lah untuk cabaran saya. Farah nak tambah ke? Saya ada nak tambah sebab bila dengar Adinin bukan berbahas lah, bercerita rasa macam ha'alah, aku pun ada benda tu. Okay, sebenarnya bila Adinin mention pasal tidur tu, yes, tidur adalah benda pertama yang kita orang kena hadapi, kita orang kena atasi. Korbankan. Yes, betul, kena korbankan. Tidur ni, siapa yang tak suka tidur, betul tak? Saya, kalau MPP lah kan, kalau tanya nak tidur ke nak pergi keluar, contoh nak pergi jalan. Okay, kalau tanya saya pastilah nak tidur. Sebab tidur ni merupakan satu healing yang cukup untuk kami, untuk saya khususnya. So tidur. Pasal yang kedua pasal kawan tadi, bila cakap pasal support system, betul. Nak katanya kalau nak jadi MPP, cabaran dia first kamu kena ada support system yang kukuh lah. Macam tadi Adina mention housemate, betul. Saya setuju yang mana saya teringat lagi awal-awal jadi MPP dulu, awal dah sampai sekarang lah. Yang mana pengalaman manisnya, housemate saya ni dia suka tidur lambat tau. So bila balik kita dia macam penatnya, Allah penat kan. Tapi kita, macam tadi saya mention kita kena kuat untuk orang lain, kita kena tunjuk kita kuat, betul. So bila buka pintu, macam dia orang macam, Farah dah balik dah, macam tu, faham tak? Bila kita ada support system yang bagus, jadi macam kita lagi bersemangat, kita tak akan down for Farah. Macam tu. So tadi pun ada ni mention yang kalau kita dengan kawan kita, topik perbualan kita more kepada yang melegakan hati kita, bukannya cakap pasal kerja semata-mata. That's why once you jadi MPP, memang kena ada support system yang bagus. Okay, yang paling penting, okay, yang kedua last, tadi saya tak tahulah ada mention ke tak, cabaran lagi berkenaan dengan duit dan juga pengangkutan. Okay, siapa-siapa yang jadi MPP, jangan risau. Andai kata korang macam, alamak, aku tak ada transport lah, macam mana aku nak ulang alik? Kan nak jadi MPP ni kena pergi sana sini kan. Jangan risau. Sebab apa? InsyaAllah macam untuk next tenure, siapa nak jadi MPP doa banyak-banyak. Semoga dalam kalangan MPP tu ramai yang ada pengangkutan. Okay, saya bersyukur untuk tenure kali ni memang ramai yang ada kenderaan sendiri. YDP, TYDP, NYDP 1 dan yang lain-lain. So, kita orang bukan tinggal, maksudnya YDP dia tak akan tinggal anak-anak dia. TYDP tak akan tinggal. Saya always naik kenderaan orang lain untuk pergi ke sana sini. Bukan pergi ke kelas untuk pergi MPP ke, untuk pergi ke mesyuarat ke. Diorang ada. Dekat grup tu macam, jom, apa panggil, tumpang bukan tumpang maksudnya, naik sekali macam tu.
memang akan ada, kiranya dalam MPP ni kita punya support system sangat kuat. Dan yang paling utama cabaran tadi adalah macam mana kita nak memahamkan kita punya ibu bapa. Macam mana ibu bapa nak faham kita. Dan cabaran dia berkait dengan masa kita dengan family. Yang ni tak tipulah kalau kita kata MPP ni masa kita banyak kepada MPP more than family. Saya rasa housemate saya memang always tengok tak adalah. Saya macam homesick lah. Kita homesick, kalau orang lain homesick boleh balik. Saya dari Kelantan, okay. So takkanlah nak balik sekejap je, pastilah nak balik lama. Tapi kita MPP tak boleh nak balik lama sebab kita ada tugas hakiki kita kat sini. Kita tak boleh tinggal USIM lama-lama sebab kita kena jaga USIM. So itu adalah cabaran terbesar dia. Kita tak ada masa banyak dengan family. Yang tadi tu macam mana kita nak memahamkan family tu, cara dia kita kena inform kat dia. Macam saya nak tunjuk dekat my parents yang saya okay, tiba-tiba saya WhatsApp yang sekarang Rah tengah masuk lab. Terus saya bila dengan kawan masuk lab, okay, sekarang tengah ni. So maksudnya diorang tahu yang kita okay. So bila diorang tahu yang kita okay dengan kehidupan MPP yang sebenarnya sibuk, tapi kita tunjuk dekat family yang sebenarnya MPP ni okay je, tak sibuk pun. Kita legakan hati diorang, kita tunjuk yang baik-baik je lah. Macam itu cara saya. Okay, itu je. Jadi terima kasih kepada saudara Adnin dengan saudari Farah. Perkongsian kita untuk soalan kita yang kali ni punya memang sangat saya rasa touching lah. Sebab baru kita rasa yang sebenarnya MPP ni pun pelajar dan manusia biasa macam kita juga. Ada kawan, ada family, ada pembelajaran yang perlu diutamakan. Jadi mestilah untuk benda-benda yang orang-orang yang berjawatan tinggi seperti MPP ataupun Sekrifas ataupun sekretariat setiap fakulti, mesti benda utama sekali adalah pengurusan masa. Jadi untuk orang-orang yang di luar sana, kalau mungkin bukan awak lah yang jadi MPP atau kawan awak lah yang jadi MPP, tolonglah kita ni kalau boleh, saya tak memaksa tapi kita kena faham kan kalau orang sibuk tu apa ke, kita kena saling support lah. Saya boleh faham daripada segi support tu memang penting untuk semua. Walaupun kita ni hebat macam mana sekalipun, tapi kalau kita ni seorang-seorang tak jalan juga kerja tu. Jadi saya rasa setakat ni perkongsian kita dah sangat-sangat berinformasi dah sangat-sangat bermakna lah. Jadi sebelum kita ke soalan terakhir lah, macam penutup bicara kita pada malam ini, boleh tak berikan sedikit kata-kata semangat untuk para hadirin yang hadir pada program malam ini? Mungkin dengan kata-kata semangat ni boleh menyuntik semangat kepada diri mereka, mungkin untuk lebih giat aktif dalam program-program MPP atau mungkin menjadi Sekrifas mungkin. Silakan, saya persilakan saudara Admin dulu. Okey, baik. Terima kasih saudari Syazani. Okey, untuk penutup kata, saya bukanlah nak katakan nanti bertanding MPP sahaja. Sebab kata saudari Syazwani, libatlah diri ke dalam apa-apa pun badan pelajar asalkan benda tu memberi kebaikan pada diri sendiri. Sebenarnya dapat datang ke kebaikan lah dari segi tak kisah masa SKM ke ULPM ke PRU ke, kita ada banyak badan pelajar kat dalam USIM ni, 57 badan pelajar. Jadi janganlah kita dalam hidup universiti ni dalam kelompok yang selesa je. Pergi kelas balik kelas, pergi kelas balik kelas. Sebab benda ni nanti one day awak akan rasa penyesalan sebab tak ada rasa hidup di alam kampus. Lepas tu pula bila pergi ke interview ke apa ke, resume kosong. Lepas tu nanti awak akan tanya-tanya, kenapa orang lain dapat, saya tak dapat? Sebab awak for flat, orang lain pun for flat. Cuma dia for flat tapi dia pernah join sukarelawan. Dia pernah join keusahawanan punya program. Itu yang membezakan kita. Lepas tu berbalik jugalah kepada tajuk kita MPP sebagai wakil pelajar, amanah ataupun populariti kan. Sebab kata Syazwani, kedua-duanya penting. Cuma amanah dan populariti tu berbeza sikit lah. Amanah kepada diri kita orang, populariti untuk USIM. Dia faham tak? Dia bukan populariti untuk diri sendiri, tapi populariti untuk mengangkat USIM ni, populariti untuk segala benda lah. Memahamkan orang terhadap contoh pelajar-pelajar, memahamkan apa itu MPP, apa itu masalah sebenarnya, kenapa isu ni tak selesai. Itu adalah tujuan utama MPP, untuk kita bantu pelajar, memahamkan pelajar dan mengangkat suara pelajar.
Tadi saya ada nak cakap something tapi saya dah lupa, tapi tak apalah. Saya serahkan kepada saudari Farah, ada gitu? Saudari Farah ada ke? Ada. Okay. Pasti Kita dengar terkejut kan, okay. dia punya background dah tak ada. Tak apa. Kita teruskan. Kita nak dengar Apa? daripada saudari Farah punya kata-kata semangat untuk malam ni. Okay, untuk kata-kata semangat, siapa-siapa yang nak jadi MP, rebutlah peluang ini. Jangan lepaskan peluang nak jadi MP ni, walaupun kerja ni bukan mudah, payah, tapi bila dah habis serius banyak sangat manisnya. Banyak manfaat untuk diri kita untuk masa depan. Sebab apa? Saya teringat tau. Bila kita down, pasti akan ada pegawai-pegawai, contoh daripada pegawai HEP, daripada untuk maklumat semua, FST ni kan, kita ada Dr. Sakinah kan, Dr. Sakinah kita punya kedai HEPA. Kita ada support system yang kuat lah, kedai HEPA kita, pegawai-pegawai lain yang sangat memberi kita banyak tips bukan dari segi motivasi sahaja, tapi dari segi kerjaya kita untuk masa depan. So saya nak ulang balik apa yang Adinin kata tadi, tak semestinya jadi MPP sahaja, nak jadi badan pelajar lain pun, maksudnya rebutlah peluang, improve diri sendiri. Jangan pergi ke kelas semata-mata, carilah peluang banyak untuk dapatkan ilmu yang lagi tinggi. So, tapi disebabkan tajuk pun MPP sebagai wakil pelajar amanah ataupun populariti kan, nama pun MPP, of course lah, saya harap perkongsian saya dan juga Adin pada malam ni dapat membuka ruang mata hati. Maksudnya korang fikir, oh jadi MPP ni best. Walaupun ada penat lelah dia, tapi kemanisan dia tinggi. So untuk kata-kata terakhir saya ada terjumpa satu quote ni yang mana if you are willing to learn, no one can help you. But if you are determined to learn, no one can stop you. So macam itulah, itu sahaja daripada saya. Baiklah, jadi secara ringkasnya memang kalau nak jadi MPP ni memang keinginan tu memang kena penting lah, kan, betul tak? Sebab memang kita kalau nak improve diri kita, memang kena belajar benda baru kita keluar daripada comfort zone kita panggil, baru kita boleh dapati yang sebenarnya diri kita ni menjadi orang yang lebih baik, dan sebenarnya menjadi diri lebih baik tu adalah benda yang akan sangat memuaskan kita dan akan menambah happiness dalam diri kita. Jadi terima kasih kepada saudari Farah dan saudara Adinin. Terima kasih atas kedua-dua panel kita atas perkongsian yang sangat, saya katakan, penuh maklumat, penuh berinformasi dan penuh bermakna pada malam ini. Jadi saya harap semoga perkongsian kita pada malam ini dapat sedikit sebanyak memberi galakan dan semangat kepada para hadirin yang hadir pada malam ini untuk mengenali lebih lanjut tentang MPP dan mungkin menjadi wakil pelajar di masa hadapan. Jadi seterusnya sudah sampai pada masa sesi soal jawab. Jadi kalau ada para pelajar yang ingin bertanyakan soalan, boleh angkat tangan ataupun komen di ruangan chat box yang disediakan. Tanya je kalau ada soalan apa-apa, tanya je banyak-banyak. Kalau tak sempat kita tanya sekarang, nanti boleh je WhatsApp kita orang. Rugi tak tanya. Ada sesiapa ke yang nak bertanyakan soalan? Nak tanya pasal MPP ni, calon, kalau nak bertanding ada berapa calon, contohnya lah. Apa-apa berkaitan dengan MPP ataupun yang lain? Mungkin soalan dia panjang sangat kot tu, yang lama sikit typing dekat ruangan chat box tu. Soalan daripada Muhammad Azahari. Soalan untuk kedua-dua panel. Pernah terasa terbeban dengan tugas sebagai MPP dan apakah cabaran terbesar semasa jadi MPP? Ni saya rasa macam soalan ni dah ada tadi saya tanyakan kan? Tapi nak jawab juga ke macam mana? Kita skip soalan ni ke? Alright, dia macam lebih kurang lah. Apa tadi? Cabaran paling besar dan pernah rasa terbeban Cabaran tak? paling Memang of besar course lah lah. rasanya. Cabaran paling besar bagi saya
benda tu adalah bila kita MPP, kita tak ada orang lain yang akan memahami kerja kita. Tadi kawan, dia memahami untuk sebagai support je. Tapi bila dalam MPP ni, kita je yang faham kerja tu berat, kerja ni perlu diselesaikan, kerja ni dia macam tu lah, korang akan faham lah. Bila kita dalam satu group assignment, orang group assignment je lah akan faham. Kita cerita kat orang lain pasal masalah assignment kita, orang hanya sabarlah macam tu lah kan. So benda tu, apabila dalam organisasi tu benda tak berjaya. Maksudnya orang tu macam, kita je fikir, program ni macam mana ni, kita ada masalah dari segi tempahan bas. Orang tu macam, tak apalah, cancel lah. Tak apalah, tak payahlah pergi. Ada jenis macam tu, jenis cepat give up. Dia tak ada lah dalam MPP ni. Cuma my point is cepat give up tu. Jadi tu sangat efek apabila kita orang pun dalam MPP sepatutnya 27 kerusi. Tapi ada beberapa yang dah tarik diri. Sebab MPP ni tak boleh cari pengganti. Once keluar, kosong kerusi tu. Jadi faham tak macam mana sepatutnya kerja tu berdua, tiba-tiba tengah-tengah buat kerja, hilang, lari. Saya kena sambung seorang-seorang. Tapi saya tak adalah, partner saya setia lah. Dia ada 4 orang yang lain. Alhamdulillah. Saya nak tambah sikit. Nak tambah sikit? Boleh. Saudara Farah. Okay. Untuk soalan Azhari tadi, tiba-tiba saya fikir ni satu cabarannya adalah bila kita burn out tapi kita tak boleh burn out lama-lama. Itu cabaran dia. Sebab apa? Itu betul. Itu betul. Kejap. Sorry, kalau korang nak tahu, kami berdua ada dekat bilik MPP. Saya kat sini, ada ni kat sana. So, saya terdengar ada ni gelap tadi. Macam tu lah. So, bila saya kata cabaran tadi, bila kita burn out, kita tak boleh burn out lama-lama. Itu sebagai MPP. Kerana apa? Like I mention tadi, sebab hidup kita untuk mahasiswa USM bukan tak adalah jadi hamba tau. Tapi kita ada tanggungjawab yang besar. Kita ada komitmen yang besar. So, bayangkan kalau saya burn out, kita dah penat ni balik 2-3 pagi kan. Ya Allah, penatnya. Tapi kita kena bangkit sebab kita kena jalankanlah tanggungjawab kita tu. So biasanya kalau cara saya burn out, cara saya atasi burn out saya sebelum ni, saya tidur lama sehari. Contohnya lah, sehari kadang-kadang sambung esok hari. Itu sebelum jadi NTP. Tapi bila dah jadi NTP ni, cara saya hilangkan burn out tu, tidurnya kejap je lah. Lepas tu bangun macam tu. So, lagi satu cara nak atasi tu macam kita duduk dalam environment yang giving kita semangat. Saya bersyukur dalam MPP ni kita ada YDP Syamsul. Okay. YDP Syamsul yang selalu always bagi motivation yang tinggi. Maksudnya kalau burn out, bukan saya seorang, maksudnya ahli MPP yang lain, kalau ada yang burn out, dia akan bagi kata semangat macam tu lah. Okay, itu sahaja. Jadi maksudnya memang support system tu memang betul lah penting, sangat penting. Jadi untuk soalan seterusnya daripada Tuan Ahmad Hawari. Soalan saya, bagaimanakah panel seimbangkan masa antara pelajaran dan kepimpinan serta sekiranya ingin aktif dalam sukan sekali, adakah ianya perkara yang wajar? Maaf lambat sekejap, tengah bincang. Siapa nak jawab? Okey, baik. Terima kasih soalannya. Macam mana nak seimbangkan? Okey, sebenarnya tadi soalan ni sepatutnya kita bincang dalam sesi talk kita. Tapi sebab kami rasa benda ni soalan ni agak klise, jadi kita orang buang. Tapi tak apa, kalau awak tanya, kita orang akan share. Untuk kita orang seimbangkan sebenarnya memang susah lah. Dia memang kena korbankan. Sebab dalam sehari kita 24 jam tu kita ada bahagian kelas, bahagian akademik. Kita akan ada bahagian untuk assignment. Kita ada masa untuk MPP. Kita ada masa untuk sukan. Kita ada masa untuk rehat. Jadi dalam 5 pemberat ni, kita kena korbankan lah untuk supaya seimbang. Kita tak boleh semua 7 jam. Mana cukup? Dah lebih 24 jam. Jadi kita paksa contoh rehat selama ni 7 jam kena jadi 4 jam ataupun 5 jam. Lepas tu contoh untuk akademik, akademik memang tak boleh elak lah. Tapi untuk assignment kita terpaksa kadang-kadang kena pinjam masa tu. Waktu assignment sepatutnya kita buat assignment hari ni tu, kita kena bagi pinjam untuk MPP. Nanti bila ada waktu tak ada kerja MPP, waktu tu lah kalut sekali benda. Kita kena push. Saya gini macam tu. Saya boleh compactkan hari ni, okay hari ni aku tak buat FIP.
esok baru aku buat FYP. Macam tu. Kalau nak cerita lah sebenarnya, selepas sepatutnya kena bermula pada week 1 untuk buat FYP. Tapi saya bermula pada week 10 ke week 8. Week 8 baru saya start FYP yang lepas. Tapi benda tu memang tak ada masalah asalkan siap. Asalkan siap. Dan memang akan sikit pressure lah sebab kita akan rasa tak siap lagi. Macam itulah. SV pun, supervisor pun akan bising. Jadi itu style saya. Di mana kalau dalam IASA ni, kalau course saya, dia akan sebut sebagai Scrum. Istilah dia Scrum. Dia macam waktu tu dia akan Scrum. Scrum ni macam fokus push to the limit untuk satu benda. Sampai siap, and then push to the limit satu benda pula. Itu teknik saya lah. Kalau macam saudari Farah. Saya terpukau dengar jawapan Adeline. Sampaikan saya lupa soalan pertama dia tadi, cara manage masa antara akademik dan sebagainya kan? Betul? Ya, betul. Okay. So sebenarnya untuk bahagian manajemen masa tu, sebenarnya dia depend on diri kita tau. Kalau saya sendiri, saya seorang yang suka mencatat. Hari-hari before masuk kelas ke apa, macam kita buat list dulu by day lah. Hari ni nak kena buat apa. So bila nak buat apa tu pun, saya akan bahagikan kepada beberapa komponen yang mana kepada diri sendiri, kepada MPP, diri sendiri tu termasuklah kerja-kerja rumah, dekat rumah dan juga kerja-kerja assignment dan sebagainya, belajar. So diri sendiri, MPP, SKM. Sebab saya pun SKM juga tahun 3. Okay. So bila kita dah klasifikasikan yang mana kita dapat penuhi segala all to do list kita tu. Itu cara saya. Dan sebenarnya untuk manajemen masa ni, bila orang kata nak jadi MPP tak boleh lah nak join benda tu sebab tak sempat. Sebenarnya tak. Saya boleh nafikan benda tu. Walaupun penafian saya sedikit je lah. Sebab macam ni. Contoh, pada awal-awal MPP dulu, saya saya suka main bola tampar. So bayangkan dekat FST ni kita ada SUFA, kita ada SUFAS kan. So setiap kali SUFAS, waktu tu awal-awal jadi, memang saya join setiap hari, setiap petang. Bayangkan dari bila MPP habis kelas, saya pergi bila MPP, saya jalan kaki pergi training bola tampar. Sampai malam macam tu. So sebab waktu tu minat kita ada. So once you ada minat terhadap benda tu, memang kita punya desire nak buat benda tu memang tinggi tau. So bila desire tinggi, kita boleh manage masa dia elok. Sama juga macam saya punya saya dari kos kimia, teknologi dan industri, TKI, teknologi kimia industri, yang mana saya join innovation competition. So macam saya kata tadi, tak semestinya kita dari MPP, kita tak sempat nak rebut peluang lain. So manage lah masa elok antara study, nak join competition. So bila nak join competition tu pun, macam mana saya nak manage tu, kita ada group yang bagus, yang mana teammate yang bagi komitmen yang sepenuhnya. Yang kedua, kita ada supervisor yang always follow up dengan kita always follow up dengan dia macam tu. So kat situ pun kita ada target tau. Macam saya ada target, contoh setakat ni lah, kita nak achieve 10 innovation competition. Macam sekarang contoh saya memang alhamdulillah macam sekarang dah 5 ataupun 6. So berbaki lagi sikit nak grad ni, berapa lagi innovation competition macam tu. So macam mana nak manage tu, dia depend on kita yang catat, kita yang buat benda tu. Itu je. Faham. Jadi samalah pengurusan masa tu dia memang sebenarnya ramai orang tak dapat grasp lagi, tak dapat tahu lagi cara yang pengurusan masa ni sebenarnya penting. Plan. Jadi soalan terakhir daripada sesi soal jawab kita adalah, ini sebenarnya soalan yang sangat menariklah untuk saya sebab mungkin ramai yang sebenarnya pasif dan mungkin daripada perubahan daripada ke pasif untuk ke aktif sebenarnya a bit susah lah. Jadi soalan daripada Rafhanah. Jadi soalan dia adalah, kalau kita punya soft skill yang kurang dan tiada pengalaman dalam sesuatu organisasi, macam mana nak adapt? Okay, so soalan dia adalah kalau kurangnya soft skill tapi nak jadi juga perwakilan, tak kisahlah kalau bukan MPP pun, macam mana nak adapt. Okay, kalau saya tanya sendiri, saudari Syazwani, daripada MPP ada tak yang jenis introvert dalam sacrifice silap? Dan sacrifice ada tak yang introvert? Ada je. Ada je. Saya macam sendiri itulah. pun sebenarnya introvert. So macam itulah sebenarnya. Dia nak kata macam mana kita nak
nak selesaikan masalah ni, macam mana kita nak uruskan masa, macam mana, dia tak akan selesai selagi kita tak ada kat tempat tu. So apa-apa pun kau campak diri kau dulu kat comfort zone, keluar pada comfort zone kau tu, redah je. Tapi apa yang menjadikan kita lebih baik daripada orang sekeliling yang jenis redah je ni adalah kita improve diri kita hari demi hari. Bak kata YDP kita orang, buat silap tak apa, jangan ulang. Dia tak pernah marah kalau kita orang buat silap. Cuma dia marah, tak adalah marah, tapi macam dia akan tegur lah once kita ulang kesalahan yang dia dah tegur. Dan kita orang pun macam, kita orang jenis cepat, banyaklah kurang ilmu tu kan berbanding dengan saudara Syamsul pun. Tapi saudara Syamsul tetap dia macam okay, it's okay. Kita memang semua belajar. Sebab dalam MPP pun ramai juga yang buat kata saudara Syazwani pun ada yang introvert dalam sacrifice. Macam tu juga dalam MPP pun ada yang introvert. Daripada 23 MPP ada sebenarnya. Tapi tak nak. You need to grow up. Tak boleh tunggu orang lain sentiasa nak suap kita. Sebab nanti one day kau nak bekerja, bos kita tak akan tanya, oh awak introvert ke? Itu tak apalah, saya tak bagi kerja kat awak. Maksudnya saya tak bagi kerja kat awak tu maksudnya apa? Saya tak bayar gaji awak. Itu maksud dia bos kita tu. Macam tu lah hidup ni. Kalau lainkan kalau kita ada orang kata privilege, which is anak orang kaya, memang ada ayah bos bagi gaji walaupun tak apa buat kerja, itu tak ada masalah lah. Itu hidup ni macam tu lah, dunia tak adil kan. So macam tu lah bagi saya, apa-apa pun kau redah je, hadap je. Campaklah diri kau, lepas tu kita self figure out, self improve, asalkan jangan ulang kesilapan. Betul, saya pun setuju dengan benda tu sebenarnya, sebab perubahan daripada pasif ke aktif tu memang sebenarnya tak ada cara lain daripada awak sendiri yang kena keluar daripada comfort zone, hadap sendiri masalah tu, hadap sendiri cabaran tu, baru awak yang akan tergerak sendiri untuk berubah untuk menjadi lebih aktif sebenarnya. Jadi saudari Farah ada nak tambah apa-apa? Betul, saya ada nak tambah sikit. Okay, kejap. Saya dah blur. Tadi ada point dia yang mana? Kejap. Ini tak tipu, serius blur. Berkenaan okay. Saya dah ingat dah. Untuk soalan tadi, sebenarnya awal-awal kami jadi MPP, kami start daripada zero lah. Walaupun sebenarnya ada background orang tu dia dah power buat itu, buat ini. Tapi secara umumnya kita orang start from zero. Bayangkan, tapi di depan mata saya sendiri, saya boleh nampak yang rakan-rakan MPP saya, diorang sangat-sangatlah improvement diorang tu sangat tinggi. Yang mana bayangkan waktu pembentangan manifesto, yang mana pembentangan manifesto saya tak sebutlah pula tadi kan, proses dia kan. So waktu nak bentang manifesto, ada yang tergagap-gagap nak cakap. Ada yang macam malu berpeluh-peluh kan. Nah, termasuklah diri saya ke, ada ni macam tu kan. Tapi macam tu lah. So katanya, tapi di akhir-akhir ni kami dah nak habis tenure dah, beberapa hari lagi, 20 lebih hari lagi, ada improvement. Bayangkan pegawai HEP sendiri, Cik Maisha kata, yang ni kan yang dulu cakap macam mana macam tikus, takut. Tapi sekarang dia lah yang paling lantang bila waktu pembantu urus setiap degree. So saya sebutlah nama dia Muhammad, contohnya lah. So nak katanya, kita semua start dari zero, tapi macam mana kita nak ubah diri kita sendirilah yang nak ubah. Jangan berada dalam comfort zone yang sangat lama, sebab nanti di alam pekerjaan, kita bukannya nak bekerja dengan orang yang sama environment dengan kita. Maksudnya tak. Orang lain ada banyak ragam lah. Macam tu. Faham. Jadi maksudnya memang pengalaman yang mengajarkan kita jadi orang yang lebih baik. Jadi sampai di sini saja untuk sesi soal jawab kita. Terima kasih kepada para pelajar yang aktif bertanyakan soalan pada malam ini. Jadi seterusnya untuk sesi fotografi. Dimohon para hadirin dan hadirat semua menggunakan background yang kami sertakan di ruangan chat box serta membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi.
Jom buka kamera, jom buka kamera. Boleh kita ambil gambar. Boleh open camera. Saya tunggu. Oh, saya perasan dah adalah kawan saya. Alang kita tunggu nak open kamera, boleh saudari saya bercakap sikit. Tak adalah, kita borak santai. Boleh, Terima boleh, kasih. boleh. Terima kasih yang join malam ni. So, andai kata kita bersua di FST ke, bukan jangan lupa tegur, tapi kalau nak tegur, hai Ara. Tapi kalau Ara macam, ni siapa ni? Macam kita kena kenal lah. Tak kisahlah dekat FST ke, dekat HAP ke, mana-mana jangan segan silo untuk menepung, nak borak-borak ke apa. Ada lagi? Boleh je, insyaAllah kalau kita berjumpa lagi, saya boleh. Okey, semua dah ready ke? Kalau ready, react. Okey. Ready Saya kira 1, 2, 3. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okey, dah. Jadi sebelum saya akhiri perkongsian kita pada malam ini, kami akan menayangkan QR kehadiran untuk program pada malam ini. Jadi diminta untuk para hadirin scan QR tersebut untuk mengisi borang kehadiran. QR kehadiran ni penting ya untuk tulabiah semua. Jadi kalau tak isi tak dapatlah tulabiah. Rugilah kalau join sebenarnya, tapi tak adalah rugi. Dapat informasi juga untuk malam ni. Jadi pastikan setiap peserta dan hadirin semua scan QR kehadiran ni. Jadi sebelum saya akhiri perkongsian kita pada malam ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Burung merpati hinggap di dahan, angin sayup di hari pagi. Sesudah pertemuan pasti ada perpisahan, ada rezeki berjumpa lagi. Sekian daripada saya, pengacara majlis dan moderator anda pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih penganjur, terima kasih semua. Terima kasih Sacrifice, terima kasih semua yang datang dengar. Terima kasih Kita Kak orang Ara. punya Terima kasih perkongsian Adini. biasa-biasa je ni. Sama. Terima kasih semua. Bye. Selamat malam. Sihat. Bye. Terima kasih. Baiklah, ni dengan orang. Oh, dah keluar dah. Okay, tak apa.